Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 22 November. Berita Pagi Sarawak pagi ini kita mulakan dengan perkembangan ini. Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak semalam meluluskan rang undang-undang RUU pengagihan gas pindaan 2023 bagi membolehkan agregator gas mendapatkan gas yang mencukupi untuk pengagihan dan bekalan bagi kegunaan di negeri ini. RUU tersebut diluluskan selepas 16 adun mengambil bahagian dalam sesi perbahasan. Bercakap pada sidang media di bangunan DUN Sarawak, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, Kerajaan Sarawak menyasarkan penggunaan sekurang-kurangnya 30% gas di seluruh wilayah ini melalui pelantikan agregator gas selepas RUU itu nanti dikuatkuasakan. Untuk jangka panjang, pindaan tersebut juga akan membolehkan Sarawak memperluas aktiviti hiliran. Ini sekaligus menjana lebih banyak sumber pendapatan baharu kepada negeri ini. Sebab gas banyak terdapat di wilayah Sarawak, so it is only right that we have access to sufficient gas in the near future, sufficient gas at affordable prices and sufficient to meet the demand of our domestic consumers, our industrial growth, and to meet the requirement of all investors willing to go downstream in gas industry in Sarawak. Sementara itu, Datuk Seri Julaihi semasa menggulung RUU tersebut sebelum diluluskan berkata rang undang-undang itu memperuntukkan pelantikan agregator gas bagi memastikan ketersediaan gas untuk industri dan pengguna. Ia juga untuk mengukuh, menambah baik dan mengembangkan rangkaian dan sistem pengedaran gas sedia ada. Katanya, ketika ini Petroleum Sarawak Berhad Petros sudah menjadi pengedar berlesen gas petroleum cecair LPG di Sarawak dan akan dilantik sebagai pengedar tunggal LPG berkuat kuasa 1 Disember 2023. Menurut Datuk Seri Julaihi, selepas RUU itu dikuatkuasakan, peranan utama agregator gas adalah untuk menguruskan perolehan gas asli daripada semua sumber untuk pengagihan dan bekalan kepada mana-mana individu, loji, kemudahan dan premis di Sarawak. Agregator gas turut menjalankan fungsi lain yang berkaitan dengan pengagihan gas di Sarawak seperti yang diarahkan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menurut Julaihi, rang undang-undang itu juga memperkenalkan peruntukan untuk menahan reman mereka yang ditangkap di bawah ordinan dan rampasan harta apabila pesalah tidak ditemui serta pengendalian barang rampasan. Dewan Undangan Negeri Sarawak pada mesyuarat semalam turut meluluskan rang undang-undang RUU elektrik pindaan 2023 yang antara lain bertujuan untuk mengemaskini ordinan elektrik bagi memajukan dasar-dasar kerajaan negeri mengenai peralihan tenaga ke arah tenaga bersih dan boleh diperbaharui. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi pada penggulungan RUU itu berkata pindaan undang-undang tersebut akan mengukuhkan dan menambah baik peruntukan dalam ordinan sedia ada. Melalui pindaan tersebut memudahkan Kerajaan Sarawak melaksana strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 bagi peralihan ke tenaga bersih dan boleh diperbaharui. Ia sekaligus mewujudkan industri elektrik yang kukuh dan dikawal selia dengan baik dalam menyokong pembangunan mampan Sarawak untuk menjadi kuasa besar bagi rantau ASEAN. Datuk Seri Julaihi juga menjelaskan pindaan itu akan memberi peluang kepada rakyat dan pelabur melibatkan diri dalam penjanaan tenaga, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan memberi sumber pendapatan tambahan kepada Sarawak. RUU itu diluluskan selepas 14 adun menyertai sesi perbahasan. Isu projek pembinaan bangunan baharu SK Metalun yang lewat daripada jadual ditetapkan diharapkan dapat diselesaikan segera oleh pihak bertanggungjawab terutama kontraktor yang telah dilantik. Walaupun telah dijadualkan semula dan sepatutnya siap sepenuhnya pada 7 Januari 2024, ternyata masih gagal dilaksanakan oleh pihak kontraktor. Berdasarkan laporan pihak JKR dan juru runding dilantik, projek tersebut ketinggalan lebih 40% daripada jadual baharu. Juruterus Guru Besar SK Metalun, Majid Anak Ajar, amat berharap projek itu dapat disiapkan segera. Agar semua yang bekerja maupun pihak yang mengurus maupun pentadbir yang terlibat dengan pembangunan sekolah ini akan mampu
membuat tugas masing-masing dengan baik agar warga Metalun yang akan datang, generasi Metalun yang tinggal di sini dapat melihat suasana sekolah yang betul-betul sekolah, tidak seperti yang saya alami sekarang ni. Beliau berkata demikian semasa program Mojing Kenin di SK Metalun pada Sabtu lepas. Sementara itu, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Sektor Pengurusan Sekolah, Dr. Les Anak Ahmed, percaya perkara tersebut dapat diselesaikan oleh pihak bertanggungjawab. Dan dimaklumkan konsultan tadi, walaupun kita ketinggalan lebih kurang 40% ya ketinggalan, namun menurut konsultan kita ada mereka telah mengambil langkah-langkah intervensi untuk memastikan bahawa projek ini dapat siap pada penghujung tahun depan dah. Projek bangunan baharu SK Metalun bernilai lebih 36 juta ringgit itu telah dimulakan pada 3 Mei 2021 dan dijadualkan siap 2 Ogos 2023. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Limbang kini bersiap siaga menghadapi monsun timur laut MTL. Pegawai Daerah Limbang merangkap pengurusi JPBD Limbang, Sulaiman Engal berkata semua agensi terlibat termasuk aset dan logistik sedia ada untuk digerakkan sepanjang musim tengkujuh. Setakat ini kita belum lagi mengaktifkan dan kita akan, namun begitu kita sentiasa bersedialah apa-apa tindakan akan diambil apabila situasi yang lebih MTL ini monsun timur laut ini apabila berlaku dengan lebih mengancam lagi, kita akan aktifkanlah. Dan setakat ini kita dalam mood bersedialah. Pihaknya juga telah dibekalkan 5 buah bot, 2 daripadanya untuk kegunaan di lawas, manakala sebuah bot masing-masing untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat Limbang, Angkatan Pertahanan Awan Limbang serta pejabat Residen Limbang. Beliau menyatakan demikian pada sesi randau ahli Majlis Daerah Limbang bersama komuniti di Dewan Bungarai Limbang. Dalam perkembangan sama, Sulaiman mendedahkan kawasan Batu Danau antara kawasan yang dikenal pasti kerap berlaku banjir. Ini termasuk beberapa kawasan rendah di kawasan Bandar Limbang. Sebagai langkah keselamatan, beliau menasihati penduduk di kawasan berisiko banjir sentiasa peka dengan arahan semasa pihak berwajib. Polis Sarawak menerima laporan berkaitan 3 kes penipuan di 3 daerah berasingan pada Isnin lepas yang mencatatkan kerugian hampir 1.7 juta ringgit. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta dalam kenyataan medianya berkata, kes pertama berkaitan phone scam membabitkan wanita warga emas di Sibu. Mangsa yang merupakan seorang penggaya rambut telah terpedaya dengan panggilan telefon dari nombor yang tidak dikenali mendakwa akaun banknya telah digunakan untuk penggubahan wang haram. Terjerat dengan dakwaan tersebut, mangsa telah membuka akaun bank di sebuah institusi kewangan tempatan dengan bayaran deposit RM2,000. Wanita itu kemudiannya melakukan 4 transaksi pemindahan wang ke akaun bank yang diberikan suspek berjumlah RM900,000. Kes kedua pula berkaitan penipuan pelaburan yang berlaku di Miri membabitkan seorang peniaga yang terpedaya dengan satu pelaburan mata wang. Mangsa kerugian kira-kira RM444,000 akibat pelaburan tersebut. Kes ketiga pula merupakan penipuan e-dagang untuk pembelian kereta di Bintulu menyebabkan seorang lelaki berusia 40-an yang merupakan pekerja offshore kerugian kira-kira RM350,000. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muasli, Abang berselamat dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.